Uwais bin Amir masyhur tak Uwais? Dulu, zaman dia. Masyhur. Dia tidak masyhur, tetapi hebat tak? Hebat. Subhanallah. Kemasyhuran ni tanda Allah kasih ke? Dia ujian. Ujian. Bukan tanda Allah kasih orang tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian. Kalau dia guna kemasyhuran itu untuk Islam, untuk sebarkan Islam, dia masyhur, dia ajak orang dengar ceramah dia, ramai orang dengar, maka kemasyhuran itu membuatkan dia mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Untung orang tu. Kenapa Sa'id bin Zaid ni tak masyhur? Sedangkan dia top 10 umat Nabi Muhammad. Nombor 1 Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sa'id bin Zaid ni antara 6 sampai ke 10. Tak tahu nombor berapa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Kedudukan yang sebenar wallahu alam lah. Nombor berapa? Sayyidina Sa'id bin Zaid. Sebab kemasyhuran tadi Ustaz jawapan tadi. Sebab kemasyhuran. Okey, duduk. Macam mana Sa'id bin Zaid ni menjadi hebat? Dia membesar dalam keluarga yang hebat rupanya. Ayahnya Zaid ibn Amr ibn Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ni, waktu di Mekah, sebelum Muhammad SAW menjadi Rasul, Zaid ini, dia duduk tengok penduduk Mekah kan. Tengok penduduk Mekah minum arak, sembah berhala, ramai berzina, buat benda-benda yang maksiat dan juga benda-benda yang tak bagus. Dia jadi tak selesa. Sampai satu hari, penduduk Mekah ada perayaan, sambutan perayaan, semua pakai lawa-lawa elok-elok, bukan raya Adha dan Fitr. Adalah perayaan jahiliyah. Pakai elok-elok semua, pakai sutra lah, yang kaya pakai macam-macam lah. Sehingga binatang-binatang ternakan pun dihias. Dan mereka bawa binatang ternakan masing-masing ni sembelih untuk berhala yang ada di keliling Kaabah. Sembelih untuk berhala. Zaid ni bangun, ayah Sa'id. Sebelum Rasulullah. Dia pun bangun, dia kata, wahai orang Quraisy, Allah yang turunkan hujan. Kemudian kambing ni makan, minum air hujan itu. Allah yang tumbuhkan pokok, rumput. Kemudian binatang-binatang ni makan tumbuh-tumbuhan ini. Tiba-tiba kalian sembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah. Kata Zaid, ini satu benda yang tidak elok, satu benda yang syirik. Kamu semua adalah kaum yang jahil, menyembelih binatang atas nama bukan Allah. Dia sebut macam tu. Dekat dengan Zaid waktu tu ada Al-Khattab, ayah Sayyidina Umar, tak Islam lah. Dia pun pukul Zaid. Dia kata, hang, aku dengar lama dah hang duk sebut benda ni. Hang merata hang duk sebut benda ni. Nanti terjemah bahasa Kedah lah. Nah. Tapi kalau hak bahasa Melayu dia, kami selalu dengar kamu mengungkapkan kata-kata bodoh ini. Kami tetap bersabar. Tapi kesabaran kami ada batasnya. Bahasa Kedah dia, hang, kami duk dengar sebut merata benda ni. Duk hina Tuhan-Tuhan kami. Tuhan tu berhala mereka tu lah. Waktu tu di keliling Kaabah ada lebih 360 berhala di keliling Kaabah. Dia letakkan berhala, macam-macam jenis berhala. Maka Sayyidina Khattab pun tampak dia dan dia halau dia. Zaid ni pun keluar daripada Mekah. Dia duduk di Bukit Al-Hira. Kemudian dia hanya boleh masuk Mekah, bangun, secara senyap-senyap sahaja. Dia boleh masuk Mekah secara senyap-senyap. Zaid ni, sembunyi-sembunyi dia masuk Mekah. Kemudian Zaid ni
mencari agama Hanif yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dia cari sampailah dia bermusafir berbulan lamanya keluar daripada Mekah, iaitu di Syam. Ada banyak rahib padri di Syam ketika itu, dia pun pi. Padri itu kata, agama Nabi Ibrahim yang kamu cari ni dah tak ada. Tapi dalam Taurat dan Injil sebut nanti akan muncul Nabi akhir zaman. Dalam Taurat dan Injil banyak menyebutkan tentang Nabi akhir zaman secara lengkap. Dia akan berhijrah ke sebuah negeri yang penuh dengan pohon kurma. Dia anak yatim. Orang panggil dia Al-Amin. Dia tak suka mengangkat suara. Sifat Nabi akhir zaman ni lengkap dalam Taurat dan Injil. Hari ni tak ada lah. Ada saki-baki sikit-sikit saja. Kan? Majoriti maklumat itu telah pun dibuang, dirubah daripada Taurat dan Injil. Tak ada dah. Kemudian Zaid ni pun balik setelah berapa bulan lah. Nak pi saja pun sebulan. Mekah nak pi ke Syam, Syria ni sebulan lah zaman dulu. Zaman dulu, sejam. Duduk sana berapa bulan apa semua, dia pun balik. Dalam perjalanan balik, dia dibunuh oleh sekumpulan perompak. Waktu tu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, Ya Allah. Orang Mekah kenal Allah ke ketika tu? Ya. Orang Mekah, walaupun mereka tidak Islam, tetapi mereka tahu bahawa dalam alam ni ada Allah. Dalam alam ni ada Allah. Yang menciptakan alam ni Allah, mereka tahu. Dan mereka mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Ada yang mencari kebenaran seperti Zaid ibn Amr ni. Ada lagi yang lain yang mencari kebenaran. Ramai. Abdullah ibn Jahash. Dan lain-lain. Kemudian dia pun dibunuh. Dia berdoa, Ya Allah, kalau aku tak sempat dengan kebaikan ini, janganlah kau haramkan, janganlah kau halang kebaikan ini. Kebaikan ini tu apa? Dia nak pergi cari Nabi akhir zaman tu. Dia nak pergi cari Nabi terakhir untuk dia beramal dengan ajaran Islam yang betul itu. Sebab dia tahu, dia yakin apa yang diamalkan oleh penduduk Mekah hari ini adalah sesat dan jahil. Menyembah selain Allah. Kemungkaran yang berleluasa ketika itu, dia tahu yang ni bukan benda betul. Jadi dia kata, Ya Allah, aku nak jumpa dah kebenaran ini, tapi aku tak sempat. Janganlah kau halang kebenaran ini untuk sampai kepada anak aku, Sa'id. Itulah cerita dia. Maka Allah memakbulkan doa Zaid ibn Amr ibn Nufail. Bagilah Islam kepada Sayyidina Sa'id ibn Zaid. Bukan Islam saja, bahkan Sa'id ibn Zaid ni masuk Islam lebih awal daripada Umar ibn al-Khattab. Awal dia masuk Islam. Lebih awal daripada Umar ibn al-Khattab. Sa'id bin Zaid berkahwin dengan siapa dia? Ustaz dah cerita dah. Sa'id bin Zaid berkahwin dengan Fatimah bintul Khattab, adik Sayyidina Umar. Fatimah bintul Khattab. Dan kemudian semua perang dia turut serta kecuali Badar. Sebab Nabi ada bagi tugasan khas kepada Sa'id bin Zaid ketika berlaku perang Badar. Bukan dia takut. Maksudnya Sa'id bin Zaid ni seorang yang menggabungkan tiga. Satu, hebat iman dia. Tengok iman ibadat dia hebat. Iman dan ibadat hebat. Yang kedua, kepimpinan hebat. Pandai.
pasal admin berkaitan dengan pengurusan, pandai Sa'id bin Zaid. Yang ketiga, kalau masuk perang, dia adalah salah seorang panglima. Lengkap lah. Sayyidina Sa'id bin Zaid ni lengkap. Jadi kita sama-sama doakan semua pelajar Darul Ifta ni hebat dalam 3 benda tu juga. Selain daripada ilmu lah, satu lagi, silap, ada 4 lah. Satu lagi ilmu. Satu lagi dalam bidang keilmuan. Ada sahabat dia gabung 4-4 ni. Seperti Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. 4-4 ni dia gabung. Hebat dalam ibadat dan iman. Hebat dalam kepimpinan pengurusan. Hebat dalam ilmu. Orang alim. Sayyidina Abu Ubaidah. Dan juga hebat kalau dalam perang, dia adalah panglima perang. Berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kelebihan-kelebihan tu untuk kamu memperjuangkan Islam. Dia bila nanti nak berdakwah di luar negara, kena ada sesuatu kelebihan. Pandai bertukang ke, pandai bercucuk tanam ke, pandai berjahit ke, pandai makan tak jadi. Pandai tidur pun rugi. Oh, dia mahir tidur ni. Berdiri pun dia boleh tidur. Suruh dia berdiri, dia boleh tidur 2 minit. Mahir. Maka dia boleh berdakwah dengan tidur. Dia tak boleh. Tak dapat manfaat. Makan. Kalau pandai masak tak apa. Dia boleh pi berdakwah di tempat bukan Islam. Dia tengok sushi kan. Dia tengok makanan bukan Islam. Dia tengok, dia belajar, dia pandai masak. Dia buat. Bila kita pi beli bahan sendiri, jimat lah. Kan? Kena ada kemahiran. Kena ada 1-2 kemahiran. Nanti sebab kamu nak berdakwah di luar nanti. Ingat siap-siap ni, tanam azam siap-siap buat terkejut pula nanti. Kan? Nanti ustaz sebut apa nama ni, lupa lah nama apa. Kan? Nama siapa-siapa pi Angola. Baik ustaz, insya-Allah. Kan? Bawa isteri seorang-seorang siap-siap. Pi sana, duduk sana. Berdakwah. Yang terakhir, Sa'id bin Zaid ni masuk semua peperangan bersama Rasulullah. Semua. Kecuali Badar. Lepas Nabi wafat, dia masuk perang. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar. Perang Yarmuk yang besar tu pun dia masuk. Berani beliau. Waktu buka Dimashq, pembukaan kota Damsyik, panglima perang dia Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Ubaidah melantik salah seorang gubernur, Sa'id ibn Zaid. Gubernur ni menteri besar. Nak jadi menteri besar bukan ketua kampung tau, bukan ketua kelas. Bukan ketua kampung. Menteri besar ni jawatan dia, pengurusan kepimpinan kena cekap. Sayyidina Sa'id bin Zaid jadi di situ. Kemudian beliau menghabiskan kehidupan dia berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Ni yang tak akhir. Tidur pula. Bangun sekali lagi. Bangun 3 minit pula. Di akhir hidup Sayyidina Sa'id bin Zaid ni, dulu saya cerita dah Sa'id ni. Kat Ampar dulu. Ada tak kat Ampar dulu? Ingat? Ada ke tak ada? Tak ingat. Ustaz pun lupa. Di akhir hayat dia, berlaku satu peristiwa sehingga orang menyebut-nyebut kehebatan Sayyidina Sa'id daripada peristiwa itu, iaitu ada seorang perempuan nama Arwah binti Uwais. Nama Arwah. Perempuan ni, dia tuduh Sayyidina Sa'id ambil tanah dia. Ambil sebahagian tanah dia. Bila dia tuduh, dia pergi canang kat orang merata. Cerita
kat orang ni, cerita kat orang ni. Cerita merata sampai Presiden umat Islam waktu tu, Marwan ibn Hakam. Sampai ke kita panggil hari ni ke Perdana Menteri pun tahu isu tu. Sa'id bin Zaid ambil sebahagian tanah Arwah binti Uwais. Habis orang Madinah tahu. Disebarkan berita palsu tu. Maka Sa'id pun kata, ya Allah, wanita ini mendakwa saya menzaliminya. Jika dia berdusta, butakanlah matanya. Campakkanlah dia ke dalam perigi yang dijadikannya perebutan dengan aku. Zahirkanlah cahaya dan bukti yang menjelaskan hak milik aku, ya Allah. Seterusnya, orang Islam tahu aku tidak menzaliminya. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Dahlah dizalimi, lepas tu pula orang hebat pula, orang soleh pula, lagilah. Orang yang dizalimi ni, yang dituduh ni, kalau dia berdoa, walaupun dia kafir, dimakbulkan oleh Allah. Hati-hati. Jangan ambil hak orang. Kalau dia berdoa, siap kamu. Jangan tuduh orang. Kalau dia berdoa, siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Sayyidina Sa'id pun berdoa. Tidak lama kemudian, kita tengok lepas tu banjir Al-Aqiq sampai mengalirkan air di lembah. Banjir. Bila banjir, pergi ke tanah yang menjadi pertikaian, pergi ke tanah perempuan tu yang bersebelahan dengan tanah Sayyidina Sa'id. Habis banjir, terus nampak sempadan bahawa Sayyidina Sa'id tidak mengambil tanah milik perempuan itu. Satu Madinah tengok sempadan tu. Ada naik satu tanda tu sama macam yang Sayyidina Sa'id sebut kepada Allah Ta'ala doa dia. No? Naik sempadan satu Madinah tahu. Kemudian satu hari juga perempuan ni dia buta. Dia buta. Sama macam doa yang Sayyidina Sa'id minta. Buta. Bangun satu hari dia buta. Dan kemudian dia berjalan di kawasan tanah yang disebut Sa'id ambil curi itu dan dia jatuh di dalam telaga di tanah itu. Jatuh. Seperti yang didoakan oleh Sa'id ibn Zaid. Sebab dia buat benda tak elok. Sebab dia sebab fitnah. Dia sebar. Seorang lelaki soleh yang tidak mengambil hak orang. Hati-hati. Sebab pula. Maka perempuan tadi pun buta. Penduduk Madinah semua tahu hak Sayyidina Sa'id. Dan kemudian dia jatuh dalam perigi tadilah. Jadi itulah sebahagian kisah Sayyidina Sa'id bin Zaid untuk sama-sama kita ikut tiru, bukan tiru doa tadi. Kita ambil pengajaran, jangan menzalimi orang lain. Sama ada dengan mengambil hartanya ataupun dengan menuduh sesuatu kepadanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Duduk. Walhamdulillahirabbil alamin.